pembunuhan pengasas Bank Orang Melayu, pengasas Bank Kebangsaan Melayu, Ma'ruf Zakaria. Siapakah Ma'ruf Zakaria? Kenapakah beliau dibunuh? Dan tahukah tuan-puan, 10 tahun sebelum kita capai kemerdekaan, sudah ada anak Melayu yang boleh buat bank sendiri lawan Bank British. Siapakah beliau? Okey, siapa dia Ma'ruf Zakaria ni? Kenapa British takut sangat dekat dia? Kapitalis tanah Melayu satu ketika dulu, dengar nama dia saya rasa benci dan meluat. Siapa dia Ma'ruf Zakaria ni? Dia adalah seorang peguam dari kalangan anak-anak Melayu dari golongan elit yang mendapat pendidikan awal di London. Dia belajar di London lama, bidang guaman dan bidang perbankan. Dan setelah dia balik daripada London, dialah anak Melayu pertama dengan penuh beraninya buat bank untuk orang Melayu saja. Kenapa timbul inisiatif nak buat bank untuk orang Melayu? Sebab pada saat tersebut orang Melayu ekonominya ditindas oleh British. Orang Melayu tidak diberikan kelebihan untuk membuat pinjaman di bank-bank British. Hanya ada 2 bank saja dalam tanah Melayu pada saat tersebut. The Chartered Bank milik British dan bank kedua adalah Overseas Chinese Corporation Bank milik orang Cina. Dan 2 bank ini tidak memberi pinjaman kepada orang Melayu. Kenapa dia kata Melayu ni malas, Melayu ni mundur dan sebagainya? Mereka tak beri pinjaman kepada orang Melayu. Dari segi ekonomi, mereka membuat tekanan kepada orang Melayu. Kena ingat, penduduk tanah Melayu pada saat tersebut, majoriti dia adalah orang Melayu, ramai. Apa akan jadi kepada Ma'ruf kalau dia buat bank Melayu dan bank Melayu ni wujud? Pada tahun 1947, Ma'ruf telah berjaya membuat bank khas untuk orang Melayu. Selama 6 bulan sahaja, sambutan terhadap bank ni sangat menggalakkan. Mereka berjaya membuat 6 lagi cawangan dalam masa yang sangat singkat. Ini bukan lagi dianggap sebagai persaingan kepada British, tetapi dianggap sebagai ancaman. Sebahagian orang Melayu terpaksa meletakkan geran-geran tanah mereka sebagai cagaran kepada taukih-taukih pajak gadai dan juga kepada ceti-ceti. Ceti-ceti ni pula letak bunga yang tinggi, di mana sebahagian besar orang Melayu kehilangan tanah-tanah yang berharga ni, aset yang tak dapat ditebus balik. Ini memang British tahu, mereka ambil secara halus. Sebenarnya Ma'ruf ni ada plan lagi besar, di mana dia bercadang untuk himpunkan orang-orang Melayu yang nak jual tanah ni, jual tanah kepada bank Melayu saja. Dan tanah ni akan dibeli oleh bank dan diusahakan oleh bank melalui kepakaran-kepakaran yang ada pada orang Melayu yang berminat nak berniaga, nak menternak, nak bertani. Memang kita mahir dalam penternakan dan pertanian pada saat tersebut. Dan inilah yang diikuti oleh British. Kalau semua orang Melayu himpun aset mereka di satu tempat dan susun dengan baik sistematik, tak jual dekat ceti-ceti, tak jual kepada tokek-tokek pajak gadai, tanah-tanah ini tidak akan terlepas tangan ke tangan mereka. Dan tanah-tanah ini akan diurus dengan baik. Bahkan kekayaan hasil mahsul negara ini dapat diurus oleh orang Melayu dengan sistematik. British sedaya upaya cuba untuk menyekat kemarahan Ma'ruf. Berlaku beberapa percubaan menembak Ma'ruf. Ma'ruf berjaya melepaskan diri. Tiada siasatan lanjut dibuat kepada laporan yang dibuat oleh Ma'ruf. Dan tidak ada jaminan keselamatan untuk mempertahankan Ma'ruf. Akhirnya Ma'ruf telah ditemui dibunuh. Mayatnya telah ditemui di antara jalan Kuala Lumpur ke Bentong. Terdapat konspirasi di sini di mana percubaan untuk menutup tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh British dan proksi-proksi mereka. Laporan otopsi bedah siasat terhadap jenazahnya si Ma'ruf telah dihapuskan British sebelum mereka pulang ke tanah air mereka. Kes ini telah didiamkan dan tidak ada siasatan lanjut yang dilakukan untuk membongkar siapakah pembunuh Ma'ruf sebenarnya. Hingga ke saat ini, kita gagal mengesan siapakah pembunuh Ma'ruf sebenar. Namun, pilihannya berada di tangan tuan-tuan sekalian. Saya menyeru masyarakat Melayu, orang-orang Melayu di luar sana bangkit dan tanah ini akan kembali megah insya-Allah. Amin.